Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dan pengajaran di rumah berkenaan mata pelajaran Bahasa Melayu dan hari ini kita akan memfokuskan berkenaan melafazkan dan menjelaskan pantun. Okey, murid boleh bersedia dengan membuka buku teks Bahasa Melayu jilid 1 tahun 3. Okey, pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid akan dapat murid akan dapat melafazkan pantun dengan intonasi yang sesuai dan menarik. Yang kedua, murid dapat menjelaskan maksud bagi rangkap pantun dengan betul. Okey, apa itu pantun? Pantun adalah sejenis puisi tradisional masyarakat Melayu. Juga dicipta untuk menyampaikan fikiran dan perasaan terhadap seseorang. Selain itu, tujuan pantun adalah untuk menyindir, berjenaka dan memberi nasihat serta untuk bersuka-suka. Jadi kita akan belajar berkenaan ciri-ciri umum pantun. Okey, sebenarnya kita dah belajar berkenaan pantun ni sejak dari tahun 1 berkenaan ciri-ciri, tapi cikgu cuba ingatkan kembali berkenaan ciri-ciri bagi setiap pantun. Okey, untuk pantun kita ada bilangan baris. Okey, baris juga disebut kerat iaitu pantun 2 kerat, 4 kerat, 6 kerat dan 8 kerat. Inilah contohnya. Okey, yang di atas ini ialah baris 1, baris 2, baris 3 dan baris 4. Ataupun kita boleh cakap 1 kerat, 2 kerat, 3 kerat, 4 kerat. Ciri yang kedua ialah maksud baris. Okey, dua baris yang pertama adalah pembayang dan dua baris yang kedua adalah maksud. Ini untuk pantun yang 4 baris ataupun 4 kerat. Ini ialah contoh pantun. Okey, baris 1, baris 2 ialah pembayang, baris 3 dan baris 4 ialah maksud. Sekiranya kita nak tahu apa yang ingin disampaikan dalam pantun, kita hanya merujuk kepada baris 3 dan baris 4 untuk pantun 4 kerat. Okey, ini pula ialah ciri umum ketiga iaitu rima akhir. Okey, pantun 4 kerat mempunyai rima akhirnya ialah A, B, A, B. Bunyi rima akhir baris pertama sama dengan baris ketiga dan rima akhir baris kedua pula sama dengan baris keempat. Okey, jom kita lihat contoh. Ini ialah contoh pantun yang kita akan tunjukkan rima akhirnya A, B dan A, B. Okey, sekarang awak boleh lihat baris 1 mempunyai rima akhirnya C dan sama dengan rima akhir untuk baris ketiga. Manakala rima akhir untuk baris kedua sama dengan baris keempat. Jadi kita sebut A, B, A, B. A dengan A, B dengan B. Itu ialah rima akhir untuk pantun. Sekiranya berbeza, itu bukanlah pantun. Okey, sekarang kita akan merujuk kembali buku teks muka surat 56. Hari ini kita akan memfokuskan kemahiran seni bahasa dan aktiviti pada hari ini ialah melafazkan dan kita akan menjelaskan maksud bagi setiap pantun. Okey, mari kita melafazkan setiap pantun. Okey, pantun yang pertama. Buah lontar masak berisi dari rantau tanam di laman. Kamera pintar alatan inovasi untuk memantau sekitar kediaman. Pergi ke pekan mencari celagi di dalam raga ikan gelama. Usah fikirkan harga yang tinggi, keselamatan keluarga lebih utama. Ke pantai Mersing mencari lokan, pacu kuda membawa sekam. Boleh berpusing mengikut gerakan, sentiasa waspada untuk merakam. Dari pematang membawa pulasan, pulasan dibawa ke hujung jeti. Tetamu datang dapat dikesan, pencuri didakwa senang dibukti. Daripada pantun yang kita lafazkan tadi, kita boleh perhatikan ini ialah pantun 4 kerat. Okey, baris 1, baris 2 ialah pembayang, baris 3 dan baris 4 ini ialah maksud.
Jadi untuk mengetahui maksud pantun, kita hanya merujuk kepada baris 3 dan baris keempat. Okey, bagi setiap pantun yang berwarna biru ini ialah maksudnya, dan yang berwarna hitam ini ialah pembayang. Dan kita boleh perhatikan untuk setiap pantun diakhiri dengan rima akhir AB, 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 AB dan AB, AB. Semuanya AB, AB. Okey, jom kita mencari maksud bagi setiap pantun. Jadi sekarang kita akan mencari maksud bagi setiap pantun. Okey, sebagaimana yang kita belajar tadi, okey, untuk mencari maksud bagi setiap pantun, kita hanya merujuk kepada baris ketiga dan baris keempat untuk pantun 4 kerat. Sebegini. Jadi, setiap pantun ini ada maksudnya. Okey, maksud pantun yang pertama dan kedua telah diberikan. Jadi, kita akan cari maksud pantun yang ketiga dan yang keempat. Semua pantun ini merujuk kepada kamera pintar ni lah. Okey, sekarang maksud pantun yang ketiga. Kita hanya lihat kepada maksudlah. Boleh berpusing mengikut gerakan, sentiasa waspada untuk merakam. Maksudnya, kamera pintar ini boleh bergerak dan sentiasa bersedia untuk merakam. Okay, ingat kita boleh ubah mengikut kesesuaian. Dan kita tak perlu salin satu rangkap satu maksud ni. Kita tak perlu salin semua. Kita boleh ubah mengikut kesesuaian ayat. Okey, seterusnya pantun yang keempat. Dari permata membawa pulasan. Pulasan dibawa ke hujung jeti. Tetamu datang dapat dikesan, pencuri didakwa senang dibukti. Maksudnya, kamera pintar ini boleh mengesan tetamu. Sama ada kita kenal ataupun tak kenal. Kalau tak kenal, lebih mudah supaya kita dapat mendakwa pencuri tersebut. Okey, jadi kamera pintar ni bagus untuk keselamatan. Okey, untuk kita mencari kalau ada kejadian yang tidak diinginilah terjadi di rumah kita ataupun sebagainya. Jadi ini ialah cadangan jawapan yang cikgu berikan lah. Okey, ini cadangan jawapan yang cikgu berikan. Okey, kamera pintar ini boleh berpusing mengikut gerakan dan sentiasa berhati-hati untuk merakam. Dan untuk pantun yang keempat, kamera pintar ini boleh mengesan sesiapa sahaja yang datang ke rumah dan dijadikan bukti sekiranya ada penceroboh atau pencuri ditangkap dan didakwa. Jadi apa yang kita pelajari pada hari ini? Sebagaimana yang kita tahu, pantun ini adalah sejenis puisi yang sangat indah. Dan puisi yang kita biasa gunakan untuk kita berseloka ataupun suka-sukalah. Jadi, pantun adalah sejenis puisi tradisional masyarakat Melayu untuk menyampaikan fikiran dan perasaan terhadap seseorang, sama ada menyindir ataupun suka-suka. Jadi ini adalah latihan bahasa Melayu untuk hari ini pada tarikh 24 Mei 2021 dan murid perlu merujuk ataupun membuat latihan buku aktiviti muka surat 66. Jom kita sama-sama menyiapkan latihan di dalam buku aktiviti muka surat 66. Untuk latihan buku aktiviti muka surat 66, kita akan cuba mencari maksud bagi setiap pantun. Jadi aktivitinya kita baca arahan dia, bincang dan tulis maksud pantun. Jadi kita kena bincang. Okey, tak ada bincang. Jadi cikgu akan cuba menyenangkan awak untuk mencari jawapan. Okey, ini ialah ketuhar. Okey, ketuhar. Jadi kita akan menghuraikan setiap pantun ini dan mencari maksud pantun berkenaan ketuhar. Okey, kita akan lihat pantun yang pertama. Bunga melati dari pekan, bunga ansana di balang kaca. Berhati-hati ketuhar digunakan, panduan pengguna perlu dibaca. Jadi maksud pantun ini kita hanya rujuk kepada maksud, iaitu baris ketiga dan baris keempat untuk pantun 4 kerat sebegini. Jadi maksudnya dia bagi tahu ketuhar ini perlulah digunakan secara berhati-hati dan pengguna mestilah menggunakan ataupun membaca panduan pengguna. Kita tahu tak panduan pengguna ini apa? Biasanya kalau kita buka kotak alatan elektronik, dia ada bagi panduan pengguna untuk memudahkan kita lah. Okey, seterusnya. Nona dimakan dengan kekanda, berganti laksa berselang nanas.
ketuhar digunakan penuh waspada, nampak biasa tetapi panas. Okey, waspada ni sama maksudnya, macam berhati-hatilah. Okey, jadi maksudnya kita hanya lihat kepada baris ketiga dan baris keempat. Jadi dia bagi tahu kita perlulah menggunakan ketuhar dengan penuh waspada kerana suhunya yang panas. Okey, itu ialah maksudnya. Jadi kita lihat kepada pantun yang ketiga. Buah berangan, buah longan, bertaburan jatuh hingga bertunas. Bersarung tangan, elakkan kecederaan, tidak tersentuh ketuhar panas. Jadi, kita lihat kepada baris ketiga dan baris keempat, dia kata bersarung tangan, elakkan kecederaan, tidak tersentuh ketuhar panas. Dia bagi tahu, jadi kita perlulah menggunakan sarung tangan untuk mengelakkan kita tercedera menyentuh ketuhar panas. Sebab suhunya yang terlalu panas, kita tak boleh sentuh dengan tangan tanpa bersarung tangan lah. Okey, kita lihat kepada pantun yang keempat. Ikan sembilang si ikan taman, si ikan toman di dalam luka di atas perahu. Cukup senang panaskan makanan, ikuti langkah, sesuaikan suhu. Okey, jadi kita lihat kepada maksudnya, cukup senang panaskan makanan, ikuti langkah, sesuaikan suhu. Jadi ketuhar ini, maksudnya ketuhar ini memudahkan kita memanaskan makanan tetapi mengikut kesesuaian suhu. Jangan pula kita nak panaskan makanan biasa tapi kita gunakan suhu yang terlalu panas. Bimbang jadi perkara yang tidak diinginilah. Jadi mestilah mengikut kesesuaian suhu dan ikut langkah yang diberikan. Okey, jadi inilah cadangan jawapan. Inilah cadangan jawapan yang cikgu berikan. Okey, pengguna perlulah berhati-hati menggunakan ketuhar dan perlu merujuk panduan pengguna sentiasa. Inilah pantun yang pertama lah. Okey, inilah jawapan yang cikgu berikan. Kalau awak nak guna, silakan. Dan kalau awak nak guna ayat awak ataupun maksud yang sesuai untuk awak berikan, awak boleh gunakan idea awak. Okey, sekian sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, jaga diri, duduk rumah, elok-elok. Assalamualaikum.